Selamat sejahtera Totatan. Hari ini saya Siakayu dengan Abdul Majid akan membentangkan tentang topik jelaskan sistem komunisme di Korea Utara, sistem pentadbiran negara, dan sistem ekonomi semasa pentadbiran Kim Il-sung. Korea Utara merupakan sebuah negara komunis. Apa ialah negara komunis? Komunis merupakan sesuatu ideologi politik dan struktur sosial ekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang tanpa kelas dan tanpa negara berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umumnya. Kim Il-sung merupakan pemimpin pertama Korea Utara, yaitu selepas Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Parti Komunis Korea merupakan parti komunis pertama ditubuhkan di Korea Utara. Dan Korea Utara mereka menggunakan ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme merupakan ideologi yang diturunkan oleh Karl Marx, yaitu dari Soviet Union. Ideologi Marxisme merupakan sesuatu pemikiran yang diturunkan oleh Karl Marx. Dan ideologi ini juga digunakan dalam Parti Komunis Soviet Union. Parti ini bertujuan untuk mengusir penceroboh Jepun, mewujudkan kemerdekaan negara, dan mewujudkan komunisme. Kerana pada masa itu, Korea diduduki oleh Jepun. So, mereka nak merdeka. So, mereka nak membina negara sendiri dengan menggunakan ideologi komunisme. Parti Komunis Korea ditubuhkan secara pertemuan rahsia di Seoul pada tahun 1925. Mengapa mereka nak bertemu secara rahsia? Kerana pada masa itu Amerika Syarikat tengah menguasai wilayah selatan. Pada bulan 4/17, Pertubuhan Komunis Antarabangsa mengadakan kongres untuk mengumumkan penubuhan parti ini. Parti ini secara aktif memimpin gerakan pekerja petani. Sebagai contoh, terdapat 349 mogok pekerja dari tahun 1925 hingga 1928. Namun, Komunis Antarabangsa mengumumkan pembubaran Parti Komunis Korea pada tahun 1928 disebabkan pihak Jepun melaksanakan dasar pengganas tekanan yang serius. Selepas Perang Dunia Kedua, sebahagian besar bekas anggota Parti Komunis Korea ini berkumpul sekali dan melakukan banyak aktiviti secara rahsia di selatan. Pada masa ini, Soviet Union memberi arahan kepada bekas pegawai pertengahan Tentera Bersatu Anti-Jepun Timur Laut China, iaitu Kim Il-sung, untuk kembali ke Korea bersama tentera Soviet Union untuk membina semula Parti Komunis Korea di utara. Pada bulan Oktober tahun 1945, jawatan kuasa organisasi Pusat Parti Komunis Korea Utara ditubuhkan di Pyongyang dan Kim Il-sung dilantik sebagai Setiausaha Pusat. Parti Pekerja Korea ditubuhkan selepas beberapa kali pergabungan parti-parti di Korea Selatan dan Korea Utara. Contohnya, Parti Demokratik Baru Korea dan Parti Komunis Korea Utara bergabung menjadi Parti Pekerja Korea Utara. Parti Komunis Korea Selatan, Parti Rakyat Korea, dan Parti Demokratik Baru Korea Selatan juga digabungkan menjadi Parti Pekerja Korea Selatan. Parti Pekerja Korea Selatan berpindah ke bahagian utara disebabkan penindasan oleh Republik Korea dengan pemerintah Lee Sung-man. Pada 30 Jun tahun 1949, Parti Pekerja di Korea Utara dan Selatan bergabung menjadi Parti Pekerja Korea yang Bersatu, dan Kim Il-sung dipilih sebagai ketua dengan tahun penubuhan ditetapkan pada 10 Oktober. Kim Il-sung mendapat minat Soviet Union, dan Soviet Union mempercaya Kim Il-sung merupakan calon yang terbaik yang paling sesuai untuk memimpin Korea Selatan. Hal ini disebabkan pengalaman dia,
kerana Kim Il-sung menyertai gerakan gerila anti-Jepun di Timur Laut China pada usia 19 tahun dan Kim Il-sung menyertai pasukan tentera Soviet Union yang mempunyai orang China dan orang Korea. Selain itu, Soviet Union sangat berpuas hati dengan jawapan Kim Il-sung semasa temu bual kerana Kim Il-sung dapat menjawab jawapan yang betul dan sesuai walaupun Kim Il-sung tidak berada di Korea pada masa itu. Oleh itu, mereka menjalankan urusan politik dan hal-hal penting secara bersama. Kim Il-sung sedia dengan melaksanakan setiap arahan yang diberi oleh Soviet Union. Oleh itu, Soviet Union bersungguh-sungguh mempromosi Kim Il-sung dengan menggunakan ideologi kultus individu. Ideologi kultus individu ini merupakan propaganda berskala besar digunakan, iaitu sosial media dan strategi-strategi lain yang digunakan untuk menggambarkan seseorang sebagai objek pemujaan dalam sebuah komuniti. Ideologi ini juga digunakan dalam Soviet Union. Kim Il-sung bertugas sebagai pemimpin Korea Utara, Perdana Menteri dan Ketua Parti. Sekarang saya akan membincangkan sistem pendaptaran Kim Il-sung. Pertamanya, Perang Korea. Perang Korea ini dilakukan pada tahun 1950 antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kim menyimpulkan kepada Soviet Union bahawa Amerika Syarikat tidak akan mencampur tangan dalam perang ini. Mereka menguasai lebih dari 90% wilayah Korea Selatan selepas 2 bulan perang ini. Tetapi kemasukan Amerika Syarikat menyebabkan keadaan diubah. Pada akhirnya, Kim mengumumkan di Korea Utara dia dah memenangi Korea Selatan di sesuatu perhimpunan. Potret besar yang digandung di perhimpunan mula menggunakan istilah pemimpinan yang dihormati di potret Kim Il-sung. Propaganda dengan mempromosi secara besar-besaran merupakan cara yang mesti dilakukan agar dasar Soviet Union dapat digunakan di Korea Utara. Mereka menggunakan cara yang sama dalam Korea Utara kerana mereka ingin menjadi dan mengaplikasi konsep yang digunakan di Stalin, iaitu di Soviet Union sebelumnya, dalam Korea Utara. Selain itu, Kim ingin membesarkan musuh politik. Kim menggunakan kuasa yang diperkuatnya bermula untuk menghilangkan musuh politik. Contohnya, Kim mengalihkan semua tanggungjawab atas kegagalan Perang Korea kepada Pak Hong-yong dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan semua anggota kumpulan Park yang menyokong Park. Terdapat 2 lagi kumpulan lain sebagai musuh politik Kim, iaitu Yonhan-pa yang pro-China dan Son-yong-pa yang pro-Soviet Union. Terdapat lagi satu kumpulan yang paling lemah, iaitu kumpulan Kim Il-sung. Kim Il-sung membesarkan Yonhan-pa untuk mendapat kekuatan dan mengawal ketenteraan. Beberapa tentara utama Yonhan-pa disingkirkan dari jawatan penting. Terdapat orang yang menyusahkan Kim, iaitu Wu Ting dan Pak Yu. Pak dan Wu Ting mempunyai hubungan yang sangat erat dengan China, so Kim ingin membesarkan mereka. Contohnya, Pak diusir oleh Kim dari jawatan pusat dan mendakwa Pak dengan membocorkan rahsia parti dan negara serta memfitnah pemimpin parti dan negara. Terdapat satu lagi peristiwa yang Kim membesarkan Yonhan-pa, iaitu peristiwa 4 Ogos, Palwo Chungpal Sakon, yang berlaku. Pada bulan Ogos tahun 1956, Yonhan-pa yang pro-China ini menentang Kim Il-sung dan mengkritik pemujaan kultus individu dalam mesyuarat parti selepas kematian Stalin. Namun, mereka dimarahi balik oleh gerila lain sehingga tidak ada kesempatan untuk mengkritiknya dan tidak berpeluang untuk bersuara. Dalam perbicaraan awam, lebih dari 400 orang ditembak dan dieksekusi di tempat umum. Di samping itu, setelah kematian Stalin, pembersihan Kim Il-sung dipergiatkan kepada Soviet Union yang lama membesarkan Kim untuk menjadi pemimpin Korea Utara.
Kim membesarkan Son Yong-pa untuk mendapat kembali kekuasaan dalam organisasi dan bidang propaganda kutus individu. Pak Chang-ok dan Pak Yong-bin mengambil alih dua kerja ini. Setelah kematian Stalin, Pak Chang-ok dan Pak Yong-bin berulang kali mengkritik kutus individu di Korea Utara yang terlalu menonjol bagi individu Kim tersebut. Oleh itu, Pak Chang-ok dan Pak Yong-bin dikritik kerana menjalankan garis anti-parti. Kemudian, Kim mengambil kekuasaan dalam kutus individu ini. Contohnya, lagu pujian Kim Il-sung mula dinyanyi di setiap perhimpunan. Potret Kim mula digantung di seluruh negara. Untuk menghilangkan keraguan Soviet Union mengenai pembersihan terhadap Son Yong-pa yang pro-Soviet Union, Kim melaksanakan dasar yang menenangkan Son Yong-pa. Kim Il-sung ini menjadikan orang Soviet Union ini yang dikritikkan sebagai warga negara Korea Utara. Kerana jika mereka menjadi warga Korea Utara, Kim ada kuasa menghalang mereka berada di Korea Utara dan kritikan ini tidak akan bersebar ke Soviet Union. Jelasnya, selagi Son Yong-pa memiliki kewarganegaraan Korea Utara, Kim akan bertambah yakin dan tidak akan risau tentang tindakannya terhadap Son Yong-pa. Seterusnya, disebabkan Kim mengetahui bahawa cara untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi adalah membangun kewibawaannya dan berupaya meyakinkan semua orang. Oleh itu, Kim bermula untuk menguatkan dan mengukuhkan kedudukan, nama dan imejnya dengan menggunakan kutus individu. Pada awal tahun 1946 hingga 1947, Kim mengadakan sejumlah rangkaian persidangan untuk memperkenalkan hidupnya kepada Jabatan Berita, Budaya dan Akademik secara terperinci. Akibatnya, pemujaan terhadap Kim dibesarkan di seluruh Korea Utara. Nama Kim Il-sung berada di pelbagai medium seperti surat khabar, artikel, filem, karya sastera dan buku teks. Contohnya, Rodong Sinmun iaitu satu surat khabar telah menerbitkan biografi Jeneral Kim Il-sung. Kim juga mendapat banyak panggilan yang baik seperti anak-anak yang baik di Korea Utara dengan China dan penyebar Marxist-Lenisis yang jenius dan pengajar perjuangan gerila anti-Jepun dan Papa Korea Utara. Jelasnya, promosi bahawa semua kemenangan adalah hasil kepemimpinan Kim Il-sung yang bijak disebar di seluruh negara. Pernyataan Kim juga menjadi slogan dan diguna di seluruh negara. Orang yang menentang atau tidak menghormati Kim akan dipenjarakan. Contohnya, satu orang dipenjara 5 tahun kerana membungkus sampul majalah dengan potret Kim. Pada Januari 1968, Korea Utara menahan kapal perisik Amerika Syarikat dan menahan 82 askar tentera laut dalam kapal ini. Korea Utara mendakwa bahawa kapal Amerika Syarikat ini melanggar hak perairan wilayahnya dan Amerika Syarikat ingin meminta maaf. Namun, akhirnya Amerika Syarikat tidak ada cara lain, so Amerika Syarikat meminta maaf walaupun mereka tidak membuat salah. Kim Il-sung menggunakan cara ini untuk menunjukkan perjuangannya dengan Amerika Syarikat. Oleh itu, kutus individu diperkuatkan lagi. Di samping itu, Kim juga menetapkan konsep Juche. Juche bermaksud berdikari dan menyokong bahawa manusia adalah penguasa nasib mereka sendiri. Mengikut Juche, sebuah negara juga dapat mengembangkan dan memelihara sosialisme melalui kepercayaan, ideologi yang kuat dan motivasi manusia tanpa materialisme. Namun, beberapa sarjana telah memerhatikan istilah Juche ini tidak dicipta oleh Kim. Saya akan memberikan beberapa contoh untuk lagi memahami konsep Juche ini. Kim menggunakan contoh untuk mementingkan ideologi Juche, yaitu revolusi Korea adalah badan utama ideologi parti kita. Oleh itu, semua ideologi mesti selari dengan kepentingan revolusi Korea. Kim menjelaskan Juche merupakan ideologi yang sambung menggunakan ideologi Maxima, tetapi ideologi ini adalah diubah sesuai untuk dengan perbezaan di setiap negara. Kim menyambungnya.
kita mestilah bijak dalam menggunakan ideologi maksimal dalam pekerjaan dan yang pentingnya adalah menerapkannya kesesuaian dengan keadaan di negara kita. Prinsip melakukannya dengan cara Soviet Union adalah tidak sesuai dalam negara kita. Walaupun sebahagian orang mengatakan bahawa cara Soviet Union adalah baik atau cara China adalah baik, tetapi bukankah sudah waktunya untuk membuat cara kita sendiri? Ini menyatakan sosialisme Korea Utara tidak lagi menguji dan mengikut Soviet Union atau China, tetapi mengikut jalan sendiri. Kim yang dipengaruhi oleh Soviet Union memahami kepentingan propaganda boleh mencuci otak rakyat. Oleh itu, Kim bermula menanamkan ideologi Juche terhadap semua rakyat Korea Utara. Menurut Juche, Kim bermula menukar sejarah. Selain itu, Korea Utara mengadopsi sistem kasta atau dipanggilkan sebagai Songbun. Ini sebenarnya adalah pembersihan politik skala besar masyarakat Korea Utara melalui klasifikasi sosial. Rakyat akan dibahagikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu kelas keras, kelas goyak, dan kelas bermusuhan. Kelas bermusuhan ini biasanya dianggap sebagai ancaman politik dan tidak mempunyai harapan untuk memajukan peribadi atau kerjaya negara. Bagi sistem pentadbiran lain yang dilakukan oleh Kim Il-sung, Korea Utara telah melakukan gerakan Chow 5. Korea Utara mengumumkan bahawa hanya memerlukan 2 tahun untuk mencapai rancangan ekonomi nasional yang 5 tahun. Selain itu, Kim Il-sung mula menguatkan kuasanya dengan menyokong persenjataan seluruh rakyat. Contohnya, wanita, kanak-kanak muda, dan tua semuanya mempunyai senjata dan menerima latihan ketenteraan. Perbelanjaan ketenteraan Korea Utara semakin meningkat telah membeban dan menurun taraf hidup rakyat. Pada tahun 1967, konflik Korea Utara Selatan di zon demilitarisasi melonjak. Pada Januari 1968, 31 militan dari Korea Utara menyerbu kediaman Presiden Korea Selatan untuk membunuh Park Chung-hee. Kerana Korea Utara membaca bahawa jika Park Chung-hee ditembak, rakyat akan mengadakan revolusi yang berskala besar. Tetapi selepas pertempuran senjata selama 2 minggu, militan ditembak dan hanya seorang yang ditangkap di Korea Selatan. Pada tahun 97-an, pemujaan terhadap Kim Il-sung semakin meningkat. Patung-patung perugo besar dibina di pelbagai tempat di seluruh Korea Utara yang mengharuskan orang-orang untuk bersumpah setia sepenuhnya. Potret Marx dan Lenin dapat dilihat di dataran Kim Il-sung pada masa yang lama, tetapi ini telah berubah dalam beberapa tahun kebelakang ini. Misalnya, pada tahun 29, kandungan yang berkaitan dengan komunisme telah dihapus. Pada tahun 2010, ketika perlembagaan Parti Pekerja Korea disemak semula, kandungan yang berkaitan dengan komunis telah dihapus. Namun, perkataan komunis digunakan kembali pada tahun 2016. Ramai sarjana percaya Korea Utara adalah sebuah negara sosialis yang dipatu oleh ideologi utama dan berusaha menutup maklumat utama negara iaitu komunis dan berkelas. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Abdul Majid dan saya akan membincangkan mengenai topik sistem ekonomi di bawah pemerintahan Kim Il-sung di Korea Utara. Baik, kita akan mulakan dengan sistem ekonomi di bawah pemerintahan Kim Il-sung. Baik, sistem ekonomi di bawah Kim Il-sung mempunyai 4 ciri, iaitu pertama, kawalan dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Baik, kawalan kerajaan pusat ini berpandukan sistem fahaman sosialisme yang diamalkan di beberapa negara komunis seperti Soviet Union, China dan sebagainya. Dan kawalan dalam ekonomi adalah menerusi Badan Perancangan Ekonomi. Dan saya akan menceritakan perkara ini dengan lebih mendalam dalam slide seterusnya. Ciri kedua adalah memilik negarakan perusahaan. Baik, dalam sebuah sistem ekonomi sosialis, pemilikan oleh swasta tidak wujud. Dan segala sumber, segala syarikat adalah dimiliki oleh
kerajaan pusat, iaitu kerajaan Korea Utara dipimpin oleh Parti Pekerja Korea. Dan usaha memilikanegarakan perusahaan ini dimulakan sejak tahun 1946 dan dilaksanakan secara berperingkat. Ketiga, pengagihan sumber secara sama rata. Baik, semua sumber negara diagih kepada semua rakyat. Ini merupakan matlamat sistem ekonomi sosialisme dalam teori, di mana semua sumber, contohnya makanan, akan diagihkan kepada semua rakyat secara adil tanpa prejudis. Dan tetapi konsep ini hanya wujud secara teori saja. Dari segi pelaksanaan di dalam dunia sebenar, ini amat sukar untuk dilaksanakan. Dan contoh pengagihan sumber adalah seperti makanan, minuman, tempat tinggal serta lain-lain kelengkapan dalam sebuah kehidupan. Dan keempat adalah perdagangan luar. Perdagangan luar adalah terhad. Perdagangan terhad kepada bantuan ekonomi oleh negara blok komunis sahaja dan bukan secara perdagangan bebas yang melibatkan semua negara di dunia. Dan ini adalah untuk memastikan bahawa ekonomi mereka tidak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa asing dan segala proses ekonomi dijalankan oleh pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam negara sahaja. Kita akan teruskan dengan aspek kedua, iaitu perancangan ekonomi secara spesifik yang dijalankan oleh pentadbiran Kim Il-sung. Pertama ialah penubuhan Suruhanjaya Perancangan Negara. Kedua, Gerakan Chor Lima. Ketiga, Kaedah Kerja Chong San Mi. Dan keempat, Kaedah Kerja Tian. Kita akan mulakan dengan penubuhan Suruhanjaya Perancangan Negara ataupun State Planning Commission. Baik, State Planning Commission ini ditubuhkan atas tujuan untuk merancang ekonomi secara menyeluruh. Dan perancangan ekonomi ini melibatkan pentadbiran tertinggi di Korea Utara, iaitu melibatkan Kim Il-sung sendiri, iaitu pemerintah tertinggi, serta pegawai-pegawai tertinggi di dalam Parti Pekerja Korea di bawahnya. Dan mereka semua akan bekerjasama untuk merancang sebuah pelan ekonomi yang sistematik dan inklusif untuk semua rakyat Korea Utara. Baik, kita akan teruskan dengan perancangan peringkat dasar. Baik, perancangan peringkat dasar ini melibatkan dua ciri. Pertama, perancangan garis masa. Perancangan garis masa ini adalah perancangan ekonomi yang ingin dilaksanakan dalam sebuah jangka masa. Jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Jangka masa pendek adalah pelan ekonomi yang dijalankan dalam tempoh 1 tahun atau 2 tahun. Manakala jangka panjang pula adalah dalam tempoh 5 atau 7 tahun. Dan saya akan memberikan contoh pelaksanaan perancangan ekonomi mengikut jangka masa ini dalam slide yang akan saya ceritakan nanti dalam sejarah ekonomi Korea Utara di bawah Kim Il-sung. Dan selain daripada itu, matlamat kuantitatif turut dibuat dalam perancangan peringkat dasar ini untuk keseluruhan ekonomi serta dalam sektor dalam industri. Baik, matlamat kuantitatif ini adalah seperti statistik ataupun data yang melibatkan jumlah yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Contohnya dalam industri pembuatan besi, kerajaan Korea Utara mungkin menetapkan dalam 100,000 tan pembuatan besi untuk perancangan ekonomi selama 2 tahun. Itu adalah matlamat kuantitatif. Dia akan memberikan matlamat secara spesifik untuk setiap sektor di dalam industri serta untuk keseluruhan ekonomi. Yang ketiga, perancangan bersatu. Baik, perancangan bersatu ini dilaksanakan pada peringkat negeri, bandar serta daerah. Dan pelaksanaannya adalah oleh pegawai tempatan yang dipilih oleh pemerintah Korea Utara, pemerintah tertinggi di Korea Utara. Dan perancangan pada peringkat tempatan ini dikawal selia sepenuhnya oleh Suruhanjaya Perancangan Negara ataupun seperti yang saya telah kata tadi, pemerintah tertinggi Korea Utara. Dan terakhir sekali ialah perancangan teliti. Perancangan teliti menggunakan data saintifik seperti jumlah sumber asli yang tersedia di dalam sebuah negara, jumlah tenaga buruh serta dana yang
akan disalurkan untuk meningkatkan ekonomi dalam sebuah sektor atau industri. Dan data saintifik ini adalah untuk membantu menghasilkan data yang tepat untuk merancang output industri yang diperlukan. Kita akan teruskan dengan langkah yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perancangan Negara untuk menghasilkan pelan ekonomi. Baik, ada terdapat 4 langkah untuk menghasilkan pelan tersebut. Pertama sekali adalah pengumpulan data statistik. Baik, pengumpulan data statistik ini adalah untuk mengumpul maklumat-maklumat berkaitan dan relevan untuk mencapai pelan ekonomi bagi sesebuah jangka masa. Contoh maklumat yang dikumpul adalah seperti jumlah buruh yang tersedia di dalam sesebuah sektor ataupun jumlah bahan mentah yang tersedia untuk menghasilkan sesuatu output di dalam sesebuah industri. Langkah kedua ialah penyediaan angka kawalan. Baik, penyediaan angka kawalan oleh SPN ini berdasarkan data yang dikumpul pada langkah pertama. Okay. Dan ini akan mengikut matlamat yang telah ditetapkan oleh kerajaan pusat menerusi Central People's Committee, iaitu badan teratas di dalam kerajaan pusat. Ketiga, penghasilan draft awal. Baik, penghasilan draft awal ni adalah untuk menghasilkan pelan perancangan ekonomi pada peringkat awal, dan di dalam peringkat ini segala data yang relevan serta langkah-langkah yang dijalankan akan dimasukkan di dalam draft awal sebelum dihantar ke badan kelulusan pada peringkat keempat. Dan pada peringkat keempat dan terakhir adalah kelulusan terakhir, di mana CPC, Central People's Committee, akan menghantar pelan perancangan keseluruhan kepada kerajaan pusat melalui State Administration Council untuk mendapatkan kelulusan akhir. Selepas itu, pelan ini akan dipersembahkan di Dewan Perhimpunan Negara, di mana mereka akan membincang dan meluluskan pelan ekonomi tersebut secara rasmi. Dan setelah diluluskan, ia akan diagihkan kepada semua unit pentadbiran di dalam negara Korea Utara. Kita akan teruskan dengan pelan perancangan ekonomi yang dijalankan oleh Kim Il-sung. Yang kedua iaitu gerakan Chonima. Baik, gerakan Chonima ini merupakan satu gerakan ekonomi yang dilaksanakan di Korea Utara yang bermula pada tahun 1996. Dan pelan ini diinspirasikan daripada pelan yang sama dijalankan di China pada waktu yang sama, iaitu Great Leap Forward, diasaskan oleh Mao Zedong. Baik, Chonima ini bermakna kuda berkelajuan 1000 batu, dan ia merupakan satu mitologi atau legenda yang terkenal di tanah Korea dan tanah China. Dan kuda tersebut dikatakan punya kelajuan yang sangat-sangat tinggi, dan ia digunakan sebagai satu simbol politik dan ekonomi untuk menggerakkan ekonomi negara serta memajukan lagi negara Korea Utara yang ingin sembuh daripada kemusnahan yang berlaku akibat perpecahan Korea serta perang Korea yang berlaku pada tahun-tahun terawal. Dan gerakan ini menyasarkan pekerja-pekerja di dalam sektor perindustrian dan pertanian untuk bekerja bersungguh-sungguh. Selain daripada itu, ia juga menyasarkan pekerja di dalam sebuah organisasi seperti dalam sektor pendidikan, sains, pembersihan serta kesihatan. Impak gerakan ini dalam jangka masa pendek merupakan satu kejayaan. Ia berjaya melonjakkan ekonomi. Ia berjaya melonjakkan ekonomi Korea Utara dalam tahap yang belum pernah dicapai. Tetapi impak ini hanya berlanjutan selama 10 ke 20 tahun sahaja, dan ia bukan merupakan pelan ekonomi komprehensif yang merangkumi satu jangka masa yang panjang. Oleh itu, gerakan Chonima ini boleh dikatakan sebuah kejayaan, tetapi pada masa pendek sahaja dan bukan pada masa yang panjang. Seterusnya kita akan melihat kepada kaedah kerja Chongsanmi. Baik,
Kaedah kerja Chong San Mi ini merupakan satu bentuk pengurusan yang diperkenalkan oleh Kim Il Sung, dan perkara ini diperkenalkan semasa lawatan beliau ke sebuah ladang kerjasama atau cooperative farm di Chong San Mi pada tahun 1960. Baik, tujuan kaedah ini adalah untuk menghilangkan birokrasi yang wujud di dalam sistem pengurusan ladang. Pimpinan Korea Utara menerima pelbagai aduan daripada pekerja-pekerja ladang mengenai kaedah perladangan yang kurang efektif, dan mereka memberikan aduan ini kepada Parti Pekerja Korea. Untuk mengatasi masalah pengeluaran yang tidak efektif ini, pimpinan Korea Utara mencadangkan bahawa pengajaran secara langsung perlu diberikan oleh pimpinan kepada pekerja-pekerja bawahan. Pengajaran berterusan atau secara langsung atau dalam bahasa Koreanya Hyonji Chido menjalankan pemeriksaan secara langsung ataupun on the spot check kepada pekerja-pekerja yang bekerja di ladang. Baik, Kim Il Sung, beliau menghabiskan 2 bulan daripada masanya untuk berada di ladang ini untuk memberikan petunjuk serta beramah mesra dengan pekerja-pekerja serta komuniti tempatan. Hasilnya, pekerja diberikan cara untuk menguruskan tanaman secara efektif. Dan impaknya dalam jangka masa yang panjang adalah penyelia-penyelia daripada Parti Pekerja Korea diletakkan di ladang ini secara langsung untuk memberikan pengajaran kepada pekerja-pekerja ladang dalam tempoh-tempoh yang akan datang. Kaedah Chong San Mi ini turut memberikan penekanan kepada insentif lain seperti pemberian insentif dalam bentuk material seperti pemberian bonus, hari cuti bergaji dan lain-lain insentif yang dijalankan untuk meningkatkan moral pekerja, secara tidak langsung akan meningkatkan lagi output di dalam pengeluaran pertanian. Perancangan ekonomi keempat dan terakhir di bawah pemerintahan Kim Il Sung adalah kaedah kerjaan. Baik, kaedah kerjaan ini merupakan sebuah bentuk pengurusan, tetapi ia hanya menyasarkan sektor perindustrian. Ianya seperti Chong San Mi, di mana ia merupakan sebuah bentuk sistem pengurusan, tetapi Chong San Mi merangkumi pelbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, sains, pembersihan serta lain-lain sektor di dalam Korea Utara. Tetapi kaedah ini hanya memfokuskan sektor perindustrian melibatkan kilang saja. Baik, penyeliaan serta tunjuk ajar diberikan oleh pegawai tinggi kerajaan pusat kepada pekerja-pekerja perindustrian secara langsung. Dan perkara ini akan meningkatkan lagi kualiti serta kuantiti output sesebuah kilang di Korea Utara. Dan kaedah ini sememangnya akan memberikan pendekatan yang lebih rasional dan sistematik dalam pengurusan kilang. Pada ketika itu, Korea Utara tidak mempunyai sebuah standard di mana semua kilang perlu patuhi. Dan kalau kita lihat pada negara lain, akan wujud sesebuah quality control standards ataupun QC, di mana semua kilang, tak kisah di mana-mana industri, perlu mematuhi quality standard yang telah ditetapkan oleh sesebuah badan. Dan perkara ini diwujudkan di Korea Utara bermula pada tahun 1960-an. Dan untuk melaksanakan kaedah kerjaan ini, kerajaan pusat telah menubuhkan sebuah majlis parti di setiap kilang dalam sesebuah industri. Baik, majlis parti ini bukan seperti parti yang kita lihat dalam konteks tradisional, di mana parti merupakan sebuah badan politik sahaja. Bukan. Majlis parti atau parti komiti ini wujud dalam sebuah kilang dan mereka merupakan satu badan pengurusan, bukan badan politik. Baik, majlis parti ini dianggotai oleh 25 hingga 35
orang staf yang terpenting dalam sesebuah kilang. Dan staf-staf terpenting itu adalah seperti pengurus kilang, penyelia kilang atau supervisor, jurutera kilang, juru elektrik kilang, serta pekerja-pekerja bawahan yang dianggap penting di dalam sesebuah organisasi. Dan majlis parti ini dibantu oleh majlis eksekutif. Majlis eksekutif ini merupakan badan pelaksana untuk melaksanakan segala arahan yang telah dikeluarkan oleh majlis parti. Dan majlis parti ini, walaupun mereka tidak seharusnya mempunyai sebarang pengaruh politik, tetapi mereka ada. Majlis parti ini dianggotai oleh seorang setiausaha politik. Dan setiausaha politik ini dilantik secara terus oleh Kerajaan Pusat Korea Utara mewakili Parti Pekerja Korea, dan mereka akan memastikan kesetiaan pekerja terhadap Kerajaan Pusat Korea Utara serta rejim Korea Utara, serta rejim Kim Il-sung. Dan kesetiaan ini perlu dipastikan supaya pekerja-pekerja tidak mengkhianati dan memungkiri segala janji yang telah ditetapkan di dalam sesebuah perancangan ekonomi yang ingin dilaksanakan oleh Korea Utara. Secara kesimpulannya, Kim Il-sung merupakan tokoh yang menubuhkan Korea Utara pada 1948 dengan bantuan Kesatuan Soviet. Sistem politik yang diamalkan di Korea Utara adalah berdasarkan fahaman komunisme, seperti yang mengikut acuan negara komunis lain seperti Kesatuan Soviet, China, Vietnam dan lain-lain negara komunis. Kim telah menjalankan beberapa langkah dan dasar untuk melindungi sistem komunis ini, dan bukan setakat untuk melindungi sistem komunis tetapi juga untuk mengekalkan kuasa beliau. Dan pemerintahan Kim juga turut melihat kepada sistem ekonomi terancang yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi negara. Akan tetapi, perancangan ekonomi ini tidak mencapai keseluruhan matlamatnya dan sudah semestinya gagal untuk meningkatkan kualiti hidup buat rakyat Korea Utara. Walau bagaimanapun, Kim Il-sung diangkat sebagai wira dalam kalangan warga negara Korea Utara melalui kultus individu yang diketengahkan oleh beliau, di mana beliau dilihat sebagai sebuah figura seakan Tuhan, dan sekiranya seseorang menentangnya, mereka menentang seseorang yang sangat hebat dan boleh dikenakan hukuman yang amat berat. Dan rakyat Korea melihat beliau sebagai wira, tetapi dunia luar melihat beliau sebagai seorang diktator yang terlalu obses dengan mengekalkan kuasa beliau, dan secara tidak langsung mengakibatkan pelan-pelan ekonomi yang gagal meningkatkan standard hidup buat rakyat Korea Utara, dan gagal untuk melonjakkan lagi ekonomi Korea Utara seiring dengan pencapaian yang telah dicapai oleh jiran mereka di selatan. Itu sahaja daripada saya dan Sia Kayu untuk pembentangan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.